tadi putus Putus tadi Tiba-tiba putus. Pasal apa tak tahu? Allah. Tiba-tiba broadcast. Allah. Ada gangguan jin kot. Okey, jadi soalan tuan-tuan tadi tulis kat sini balik Tulis kat sini balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan tuan-tuan tadi yang pada live tadi, yang pertama tadi tuan-tuan tulis kat sini. Tak tahu saya tiba-tiba saja putus. Okey, baik okey, baik. Jadi membawa Quran, okey, termasuk bawa dalam poket, bawa letak atas kepala ni, tak atas kepala itu masuk bawa belaka. Bawa dalam beg, bawa dan sebagainya itu termasuk dalam kategori membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran. Jadi tak boleh. Jadi ada orang dia kata saya tak bawa, duduk dalam poket saya. Dia jalan gitu kan. Tapi walaupun tak ada poket, termasuk dia yang membawa. Termasuk dalam kategori dia yang membawa Al-Quran. Okey, baik. Jadi dalam masalah ini, kalau kita bawa sesuatu Quran ni, kita letak dalam beg. Beg tak ada nak buat contoh ni Okey, saya buat contoh. Okey, kita ada beg macam ni. Contoh ni Dabi punya beg ni. Kita pun ada Quran lah ni. Kita ada Quran. Okey. Kita pun bawa masuk Quran dalam ni. Okey. Kita bawa masuk Quran dalam ni dan kita bawa macam ni. Dalam ni ada Quran satu je. Kita pun bawa begitu. Ini dimasuk dalam kategori membawa Al-Quran. Maka bawa dalam keadaan tak ada wudu ni, beg ni macam ni, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kategori membawa Al-Quran. Hamlul Quran. Bawa. Okey? Baik, nak jadi halal macam mana? Nak jadi halal, kita ambil sesuatu. Benda kecil pun tak apalah. Kita kata pembaris ni, kita pun letak dalam beg ni. Okey. Kita letak dalam beg ni. Letak dalam beg ni, tak jadi halal lagi. Dia kena ada niat pula. Okey. Ada khilaf ulama', cuma tuan-tuan semua, saya rasa yang mendengar kita ni mungkin beginner, baru belajar dan sebagainya. Saya tak nak bawa khilaf panjang. Saya ambil satu pendapat. Ini pendapat Imam Ramli. 3 niat boleh, 1 niat tak boleh. 3 niat jadi halal, tak ada wuduk tadi. 1 niat tak boleh. Ada 4 semua situasi. Baik. Kita bawa tadi, ada pembaris satu dalam kan. Pembaris ni satu. Okey. Pertama, kita niat bawa Quran. Kita niat bawa Quran. Kita ni bawa ni, kita qasad dalam hati kita bawa Quran. Ini haram. Pasal apa? Kita tak wudu. Okey. Situasi kedua, kita niat bawa pembaris. Ni kita niat bawa ni bawa pembaris. Okey, halal. 2. Situasi ketiga, kita niat bawa pembaris dan Quran. Dua-dua kita niat. Okey, halal. 2. Situasi ketiga, keempat, 1, 2, 3, 4, kita tak niat apa-apa. Kita masuk sesuatu tapi tak niat apa-apa. Ini pun halal juga dalam pendapat Imam Ar-Ramli. Ibn Hajar ada khilaf dia lagi. Okey. Jadi pendapat Imam Ramli, 3 keadaan daripada 4, 3-nya boleh halal, bawa tak ada wudu tadi, 1-nya haram. Yang haramnya apa? Masa kita bawa, kita niat bawa Quran saja. Okey, saya ulang balik. Dia ada 4 situasi niat kita. Niat yang pertama, niat bawa Quran saja. Niat yang kedua, niat bawa barang saja. Barang yang lain pada Quran tadi. Contoh yang saya buat tadi, pembaris. Niat yang ketiga, niat bawa kedua-duanya sekali. Dan yang keempat, tak niat apa-apa. Ini senang lah kan. Kalau kita tak niat apa-apa. Okey. Dalam pendapat Imam Ramli, 1 yang pertama tu je haram. Mana kita bawa dengan niat bawa Quran. Mula-mula kita bawa tu, kita niat bawa Quran. Yang 3 tadi, halal. Okey? Boleh? Jadi itu pendapat Imam Ramli, senang sikit. Kalau pendapat Ibn Hajar, 3 haram, 1 je halal. Yang 3 tadi, haram semua. 1 je halal. Iaitu apa benda? Niat membawa barang yang lain selain daripada Quran. Itu ketat sikit Ibn Hajar. Tapi ingat tadi tak nak sebut khilaf ni.
tersebut juga. Tak apalah. Kan? Jelas tuan-tuan semua. Jadi kalau kita nak bawa benda macam ni, contoh kita bawa beg macam ni dalamnya Quran, kalau kita tak ada wuduk, masukkan sesuatu, walaupun benda tu kecil, walaupun sebatang jarum pun kata ulama, sebatang jarum pun jadilah. Yang penting niat kita tadi masa kita bawa. Al-umuru bimaqasidiha, tu kaedah usul fiqh. Perkara itu dengan berdasarkan kepada maqasid niat seseorang tadi. Okey? Jadi macam tu dia cuma cerita. Baik. Selesai. Kemudian kita masuk pula. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tulis ya. Yang tulis di live yang mula-mula tadi, tuan-tuan masuk tulis di sini, okey? Saya tak tahu pasal apa dia berhenti tiba-tiba tadi. Cuaca sejuk kot. Boleh jadi kot. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a as-salatu wat-tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani. Dan diharamkan ke atas orang yang berjunub. Apa makna orang yang berjunub? Orang yang keluar mani dan juga orang yang bersetubuh walaupun tak keluar mani. Jadi itu makna junub. Junub, berlaku dua benda ini junub. Keluar mani walaupun bukan melalui persetubuhan. Bersetubuh walaupun tak keluar mani. Okey, dua ni, maka dia dipanggil sebagai orang yang berjunub. Selama dia tak mandi junub, maka haram ke atas dia 6 perkara ini. Apa benda 6 perkara itu? Yang pertama sampai ke-4 sama macam haram kepada orang yang tak ada wuduk tadi. Jadi saya tak ulang baliklah. Sama je, iaitu semayang, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Okey? Baik. Cuma saya teringat di sini masa bawa Quran, teringat sekarang ni, macam mana kalau benda itu tafsir? Yang kita nak bawa itu adalah tafsir. Tafsir ni tuan-tuan semua maksudnya penjelasan ayat Quran. Tafsir tadi boleh dibawa Al-Quran yang ada dalam kitab tafsir, boleh dibawa kitab tafsir itu dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat tafsir tadi lebih banyak daripada Al-Quran. Dan tafsir tu pula, kata ulama, mesti duduk, mana contoh tak tafsir tak ada pula. Mesti duduk di celah-celah. Mesti duduk di celah-celah ayat tu. Kalau yang macam terjemahan sekarang, Quran kat tengah, tafsir kat tepi tu, ulama kata itu masih lagi mushaf, bukan tafsir. Dia yang nak tafsirnya ialah ayat, lepas tu terjemah. Macam tafsir Nurul Ihsan ataupun tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kan? Sebelah tu ayat, sebelah ni terjemahan. Sebelah ni ayat, sebelah ni terjemahan. Yang kita beli tafsir ni, kita beli Quran, kat tepi-tepi tu ada terjemahan. Itu tak jadi tafsir lagi. Itu masih Quran lagi. Masih mushaf lagi. Pasal orang tengok, orang panggil mushaf. Kalau tafsir, kalau yang macam tadi, yang tafsirnya lebih banyak. Contoh macam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tafsir Al-Azhar Hamka. Yang tu boleh bawa. Pasal apa? Pasal tafsirnya lebih banyak daripada ayat Quran. Tafsir Hamka saja 10 jilid. Yang Quran tu saja, yang sepatut 1 jilid dijadikan 10 jilid. Makna dalam tu isi kandungannya, Quran dengan tafsiran, lebih banyak tafsiran. Ini tak ada masalah. Tapi kalau tafsir yang kita beli tu hak tepi, ada kat luar tu terjemahan dan sebagainya, tu tak boleh lagi. Itu ramai yang tersilap. Duduk bawa. Itu dia panggil Quran yang ada hasyiah. Hasyiah tu makna tepi. Dia terjemah, dia letak terjemahan kat tepi. Okey, baik. Okey, jadi Allah ahlan wa sahlan Ustaz Haryanto. Segan saya Ustaz tengok ni. Baik, okey. Jadi yang seterusnya, yang kelima, al-lubsu fil masjidi. Lubs maksud duduk di masjid. Jadi dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, orang yang berjunub tidak boleh duduk di dalam masjid. Wala junuban illa abiri sabilin. Dalam Quran sebut tidak boleh orang yang berjunub duduk dalam masjid illa abiri sabilin, melainkan abir saja, dia lalu. Maksud dia masuk ke pintu ni dan keluar ke pintu sana. Jadi masuk ke pintu masjid, dia lalu dan keluar. Sebab masjid di zaman Nabi SAW dia tidak berdinding,
Dia tidak ada pintu khusus dan sebagainya. Jadi rumah-rumah sahabat Nabi ni, pintu dia menghadap ke arah masjid. Kadang-kadang yang berjunub dan sebagainya, dia masuk ke sini terus dan keluar ke belah sana. Itu dibenarkan, tak ada masalah. Tapi kalau masuk, duduk dan berdiam diri di dalam masjid, al-lubsu, masuk duduk dalam masjid, itu hukumnya haram. Dalam keadaan dia tidak mandi wajib lagi. Okey? Melainkan kerana darurat. Contohnya, dia tidur dalam masjid, kemudian bermimpi junub. Dia bangun-bangun tengok masjid dah kunci semua, tersiap kunci. Dia tak boleh nak keluar. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Nak mandi wajib pun tak boleh. Terkunci. Pada waktu itu tak apalah kerana kes darurat. Mungkin ada kes yang terjadi macam tu. Wallahu alam lah. Tapi kalau darurat macam tu tak apa. Dan yang keenam, tak boleh dalam orang yang berjunub, iaitu qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Orang yang junub tak boleh baca Quran. Tak boleh membaca Al-Quran. Yang dimaksudkan membaca Quran iaitu membaca ayat Quran dengan niat Quran. Kalau membaca ayat Quran dengan niat zikir, ini boleh. Ataupun dengan niat doa. Contoh, kita biasa baca mak surat. Pagi petang kita baca mak surat. Tiba-tiba berjunub, tak sempat nak mandi lagi, kita pun baca 4 surat dulu. Kan? Boleh, tak ada masalah, tapi dengan niat zikir. Ataupun kita berjunub, tak mandi junub lagi, kita keluar rumah, kita nak naik kenderaan. Kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca doa naik kenderaan, dan doa ini asalnya daripada ayat Quran. Doa ini berasal daripada ayat Quran. Tapi kita baca ayat Quran tadi dengan niat zikir. Jadi ini dibolehkan. Yang tak bolehnya membaca Quran dengan niat Al-Quran. Baca keluar di mulut. Yang pegang sentuh tadi itu bab lain. Ini makna contoh dia hafal dan dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Dia baca benda ni dalam keadaan dia berjunub. Hukumnya haram. Selesai? Kemudian kita masuk kepada perkara yang ketiga, wa yahrumu bil haidhi 'ashratu asya' as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Quran was-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Dan diharamkan ke atas orang yang datang haid iaitu 10 perkara. 1 sampai 6 sama macam orang yang berjunub tadi. Jadi saya tak syarah lah, tak terangkan 1 sampai 6, tak payah syarah. Kita masuk yang nombor 7 terus, wasaum, puasa. Orang yang haid diharamkan ke atasnya berpuasa, dan puasanya bukan haram, bukan sekadar haram, bahkan tidak sah. Okey? Haram puasa kepada orang yang datang haid. Yang ke-8, wat-talaqu. Yang ke-8, haram ke atas orang yang haram ke atas orang yang haid, iaitu at-talaqu, itu talak. Talak ni maksudnya suami dia tadi haram ceraikan dia. Bukan dia tu haram ke atas diri dia. Suami haram ceraikan dia ketika mana dia dalam keadaan haid dan juga nifas. Samalah. Baik, haram ketika haid tadi. Kenapa haram diceraikan isteri dalam keadaan dia haid? Sebab apa? Sebab perempuan kalau diceraikan ketika dalam keadaan haid, maka iddahnya menjadi panjang. Iddah dia jadi panjang. Jadi dia termasuk dalam satu bentuk kezaliman kepada perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan pun mungkin dia nak berkahwin dengan orang lain. Dia nak berkahwin dengan suami lain. Jadi menyebabkan iddah dia panjang. Kenapa? Kerana formula dia macam ni. Kalau seorang itu diceraikan di dalam waktu dia suci, maka bila perempuan tadi masuk darah ataupun haid yang ketiga, hari pertama keluar haid yang ketiga, part keluar je, itu dah tamat dah iddah dia. Tamat iddah dia.
Tetapi kalau diceraikan dalam keadaan dia datang haid, maka dia akan tamat iddahnya bila masuk haid yang keempat, termasuk haid yang sekarang dia sedang ada. 1, 2, 3, 4. Panjang. Itu dia punya formula. Kiraan dia senang lah. Formula dia macam tu. 3 kuruk tu dikira macam tu. 3 kali suci tadi. Jadi sebab itu diharamkan kepada suami menceraikan isterinya dalam keadaan dia haid. Okey. Yang ke seterusnya, yang ke berapa tak tahu? Yang ke-9, diharamkan kepada perempuan al-mururu fil masjid in khafat talwithuhu. Lalu dalam masjid sekiranya dibimbangi menitik darah. Kalau tidak dibimbangi menitik darah, maka boleh lalu dalam masjid. Duduk tak boleh. Orang junub pun tak boleh, haid pun tak boleh. Jadi di sinilah banyak kekeliruan di kalangan kita. Dia kata tak apa, kalau tak menitik, okey, boleh duduk dalam masjid. Tak boleh duduk dalam masjid. Walaupun tak menitik sekalipun, tidak boleh duduk dalam masjid. Yang disebutkan kalau tak menitik ini kalau lalu. Maknanya macam orang yang berjunub tadi. Jadi lelaki yang berjunub, dia masuk ke pintu ni, dia keluar ke pintu ni. Okey, boleh. Kalau duduk, tak boleh juga. Haid pun sama, nifas pun sama. Maksudnya kalau dia dalam keadaan haid, dia masuk dan duduk dalam masjid, itu tak boleh. Dia masuk ke pintu ni, keluar ikut pintu ni, lalu saja, itu boleh dengan syarat dia tak bimbang menitik darah dalam masjid. Dia takut, dia rasa kalau aku lalu ni darah menitik, maksudnya mungkin tak kuat dia punya tuala wanita dia tu, ataupun darahnya terlalu banyak. Kalau lalu menitik dalam masjid, maka menjatuhkan najis dalam masjid, hukumnya haram. Jadi kalau dia lalu jatuh dalam masjid darah tadi, maka hukum lalu tadi haram. Jadi kena bezakan di antara murur dengan lubs. Okey. Murur maksudnya lalu. Lubs atau muks, duduk. Jadi duduk bagi orang yang haid hukumnya haram mutlaqan. Biduni tafsil, tak ada tafsir, haram duduk dalam masjid semata-mata. Yang ada tafsir ni iaitu lalu. Kalau lalu dalam keadaan dia tidak bimbang menitik, boleh lalu. Kalau lalu dalam keadaan dia bimbang menitik darahnya, haram lalu. Yang inilah dimaksud di sini, haram lalu dalam keadaan dibimbangi menitik darah. Dan yang terakhir iaitu al-istimta'u baina surratiha wa rukbatiha, iaitu baina surrati wa rukbah. Berseronok di antara pusat dan lutut perempuan yang dalam keadaan haid tadi dan juga nifas tadi. Di dalam masalah ini ada sebahagian ulama disebut al-mubasyarah. Ada sebahagian ulama sebut istimta'. Jadi lafaz tu dia memberi hukum yang berbeza. Bila dia sebut istimta' maksudnya berseronok, seperti dalam kitab ni, maka pengarang kita ni cenderung apa sahaja bentuk keseronokan di dalam yang diambil di bahagian pusat sampai ke lutut perempuan yang datang haid dan nifas, hukumnya haram, termasuk sentuh, termasuk tengok. Tengok pun tak boleh. Tengok dalam keadaan seronok lah. Yalah, tengok bahagian tu seronok lah bagi suami. Pun tak boleh. Sentuh pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia guna kalimah al-istimta'. Ada sebahagian ulama dia guna kalimah al-mubasyarah. Mubasyarah. Okey? Mubasyarah. Mubasyarah ni apa? Maknanya sentuhan kulit dengan kulit. Apa makna? Maknanya kalau yang disentuh tadi tu yang disentuh tadi tu bukannya kulit, maksudnya berlapik, itu tak apa. Ataupun yang diambil keseronokan tadi tu bukan melalui sentuhan, melalui tengok. Dia tengok saja paha isteri dia dan sebagainya ketika dalam keadaan haid, itu pun tak apa. Jadi ada khilaf dua di sinilah.
Tetapi kebanyakan ulama menggunakan kalimah mubasyarah, iaitu makna yang tak boleh itu iaitu sentuhan. Yang tak boleh itu adalah sentuhan, adapun tengok dan sebagainya, itu kebanyakan ulama kata boleh. Sebagian ulama, bukan kebanyakan, sebagian ulama kata boleh. Jadi ada khilaf betul lah. Jadi yang kata langsung tak boleh adalah tak boleh apa semua. Yang macam pengarang ni dia guna kalimah istimta'. Mana tengok pun tak boleh, pegang pun tak boleh, sentuh pun tak boleh. Yang kata guna mubasyarah, iaitu dia kata tak bolehnya sentuhan kulit dengan kulit saja, adapun tengok tak apa. Tetapi ada pendapat yang lagi ringan daripada itu. Imam Nawawi kata yang tak bolehnya adalah bersetubuh saja. Satu pendapat daripada Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang dia kata tak bolehnya adalah bersetubuh saja. Tapi pendapat mu'tamad macam inilah, haram di antara pusat hingga ke lutut untuk berseronok dengan sentuhan. Okey, baik. Jadi itulah perkara yang diharamkan ke atas orang yang datang haid. Kemudian datang haid dan nifas. Kemudian ada satu lagi sebenarnya yang ditinggalkan oleh pengarang kita ni. Dia sebenarnya ada satu lagi yang ke-11. Tapi tak disebut di sini. Apa yang 11? Jadi yang ke-11, haram yang ke-11 bagi orang yang datang haid ialah at-taharah, iaitu bersuci. Biniyati at-ta'abbud, dengan niat beribadat. Maksudnya orang yang datang haid, orang yang datang nifas, dia tidak boleh mandi wajib, dia tidak boleh ambil wudu dengan niat, maksudnya niat mandi wajib dan niat wudu. Itu tak boleh. Sekarang datang haid, malam-malam dia ambil semayang dulu sebelum dia tidur. Saja kau berwudu kerana Allah Ta'ala, hukumnya haram. Seperti yang saya sebut malam tadi. Ataupun dia ada nifas dan dia mandi mengangkat hadas. Dalam keadaan nifas dia ada, haram. Sebab apa? Sebab kaedah yang saya sebut, at-talabbusu bi ibadatin fasidatin haramun. Berbuat ibadat yang fasidah, yang batal, yang tidak sah pada pandangan syar'i, saja buat, maka hukumnya haram. Dia seperti at-tala'ubu bil ibadati, at-tala'ub, bermain-main. Dia benda tahu dah benda tak sah, dia buat juga. Jadi main-main lah. Bil ibadah, dengan ibadat, hukumnya haram. Okey, baik, selesai. Jadi apabila seorang perempuan itu berhenti darah haid, berhenti darah nifas, okey, sebelum dia mandi, haram lagi buat benda ini, melainkan 3 perkara saja. Yang pertama, puasa. Walaupun dia tak mandi, sah puasa. Yang kedua, iaitu talak. Walaupun dia belum mandi lagi, suami dia nak ceraikan, itu tidak jadi haram dah. Dan yang ketiga, untuk bersuci tadilah. Jadi memanglah nak bersuci. Nak bersuci. Pasal sebelum bersuci, nak bersuci. Itu memanglah. Jadi 3 benda itu apabila berhenti darah haid, halal. Yang lain daripada 3 ini, tak boleh buat lagi. Walaupun berhenti darah, nak bersama dengan isteri, tak boleh, kena mandi dulu. Tak boleh. Okey. Okey, saya ingat setakat ini dulu, insya-Allah. Malam besok kita sambung bab tayammum dan juga perkara yang berkaitan dengan belat, jabirah dia panggil. Macam mana nak uruskan benda ini dalam mazhab Syafi'i, dan saya akan sebut sikitlah khilaf-khilaf yang ada dalam mazhab Syafi'i untuk kelenganan kita yang pakai jabirah ataupun belat ataupun semin dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Yang tu kita akan sambung malam besok. Asbabut tayammum. Okey, tayammum. Tambah sekarang ni musim Covid dan sebagainya, saya akan sentuh sikit macam mana cara yang sebenarnya, yang bukan sebenarnya, mengikut pendapat Imam Syafi'i lah, mazhab Syafi'i, dalam pengurusan jenazah yang tak boleh dimandikan dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Setakat dulu. Okey, kalau ada soalan saya tengok. Ustaz, kalau jenis keluar air mazi termasuk daimul hadas ke? Kalau air mazi terkena pakaian ketika solat, mesti kena ambil wuduk baru kan?
Air mazi sama, dia macam air kecing lah, dia najis. Kalau jenis sentiasa keluar air mazi, kan? Jadi termasuk dalam daimul hadas juga. Tapi maksudnya dia sentiasa keluar lah. Ada tak orang biasa keluar air mazi ni? Ada. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menantu Nabi SAW. Dia kata, kuntu rajulan mazza'an. Aku ni seorang yang lelaki yang keluar mazi kuat. Fastahyaitu, aku malu nak tanya Rasulullah SAW lima kanat ibnatihi minni, kerana kedudukan anaknya dengan aku. Maksudnya isteri Sayyidina Ali tu, Fatimah tu, isteri dia. Jadi itu kan pak mentua, nak tanya benda-benda pelik ni. Malulah kat pak mentua kan. Macam kita lah dengan pak mentua ni, bukan kita sembang. Bukan-bukan kan. Dengan pak mentua, dengan kawan-kawan ni, mungkin kita sembang benda merapu, bukan-bukan. Itu biasa. Tapi dengan pak mentua, sembang bukan-bukan, tak pasal lah. Tak ada tanah sekeping. Jadi maknanya, Sayyidina Ali malu nak tanya, lalu ditanya, diutuskan orang tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi jawapannya macam tadilah, dibersihkan dan macam step daimul hadas tadilah. Jadi sama, orang yang mazi, orang yang daimul hadas, sentiasa keluar mazi, tak berhenti-berhenti, dia keluar pun sama. Mazi ni termasuk dalam najis. Kalau dia kena pada pakaian, maka najis lah, tak sah buat sembahyang. Okey? Tak boleh kena basuh, sama macam air kecing juga. Sebab saya dah sebut semua cecair yang keluar daripada kemaluan lelaki, air kencing, air mazi, air wadi, ni semua najis, melainkan air mani saja. Okey, baik. Seterusnya, Iqra' yang ada ayat Quran tu, tulisan dalamnya yang tak boleh disentuh atau naskah Iqra' itu yang tak boleh disentuh. Naskah Iqra' itu termasuk dalam kategori kitab tafsir. Kalau banyak ayat Quran berbanding dengan benda lain, maka sama hukumnya, tak boleh dipegang. Kalau banyak benda lain berbanding ayat Quran, maka hukumnya boleh dipegang. Yang ayat itu tadi nak sentuh ayat tu dalam Iqra' tu, yang ayat Quran itu kena ada wudu. Okey, itu tak ada tafsir, mesti kena ada wudu nak pegang. Yang nak bawa Iqra' ni kita nak bawa ni, tengok Iqra' tu jenis banyak ayat Quran ke banyak benda lain. Itu sama, dia masuk dalam contoh kitab tafsir tadi. Ustaz, Al-Quran yang ada terjemahan dikategorikan bagaimana? Sama, terjemahan itu termasuk dalam tafsir. Tapi syaratnya mesti tafsir tadi lebih banyak daripada ayat Quran. Itu. Jadi tak termasuk dalam kategori tafsir seperti yang saya sebut tadi. Quran yang ada terjemahan kat luar kecil-kecil itu, tapi bentuknya Quran, tapi ada terjemahan kat luar tu, kat tepi-tepi tu. Itu tak termasuk. Itu masih kategori mushaf lagi, Quran lagi. Walaupun ada terjemahan. Pasal orang tak panggil dia tafsir macam tu. Yang naknya macam tafsir Hamka, kalau yang Melayu lah, tafsir Nurul Ihsan, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terbitan Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Okay. Seterusnya, apa lagi? Apa kaifiat sujud syukur? Sujud syukur dia tak boleh masuk dalam sembahyang. Sujud tilawah boleh masuk dalam sembahyang. Okey, sujud syukur tak boleh masuk dalam sembahyang. Sujud tilawah boleh masuk dalam sembahyang. Itu beza antara sujud syukur dengan sujud tilawah. Sujud syukur, kaifiat dia yang pertama, kena ada sebab baru boleh sujud syukur. Apa benda sebab sujud syukur? Sebabnya yang pertama, dapat nikmat. Yang kedua, tertolak bala. Dapat nikmat yang besar-besar. Hujung nikmat, datang nikmat yang besar. Yang kedua, tertolak bala yang besar-besar. Kalau nikmat yang biasa-biasa hari-hari kita dapat, contoh makan nasi, contoh dapat bernafas, itu tak disunatkan sujud syukur. Tak boleh sujud syukur, tak masuk sebab dia. Tak jadi. Bahkan ada ulama kata haram. Sebab apa? Sebab kita buat ibadat yang fasidah. Ibadat fasid, ibadat yang batal. Sebab dia ada sebab dia.
Banyak orang tak belajar sebab ni. Dia sujud syukur tiap-tiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang sujud. Lepas sembahyang sujud. Orang tanya, pasal apa sujud syukur ni? Kan kita ini dah dapat banyak nikmat ni. Makan, minum pun semua. Iyalah, makan, minum pun semua. Itu nikmat hari-hari. Kalau tidak, kena sujud setiap saat lah kita. Kan? Lepas makan sujud. Lepas minum sujud. Lepas sedawa sujud. Kan? Lepas buah yang besar sujud. Lepas buah yang kecil sujud. Dah macam tu. Dia kena ada sebab dia baru boleh sujud. Di antara sebabnya, kita dapat nikmat, kemudian kita tertolak bala, dan juga kita melihat orang yang terkena bala dan ujian, kita sujud syukur kerana kita tak kena bala itu. Itu antara sebab dia. Baik. Kemudian bila kita dapat benda itu, kita terus, jangan berlengah-lengah. Okey, kita terus sujud. Kebetulan kita dah ada sembahyang, terus sujud. Okey, akad takbir, Allahu Akbar. Niatnya saja aku sujud syukur kerana terus sujud. Bila dah sujud, bacalah apa-apa alhamdulillahirabbilalamin ke apa. Habis baca tu apa syukurnya alhamdulillah lah. Selesai semua dah, bangkit, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sujud syukur. Ada dalam mazhab yang tidak ada sujud syukur. Mazhab kita ada sujud syukur. Mazhab lain contoh tak silap saya mazhab Maliki Kalau dapat nikmat sembahyang 2 rakaat. Gitu. Dia tak ada sujud syukur dalam mazhab dia. Okey. Al-Quran Android di iPhone. Bagaimana Ustaz? Samalah Al-Quran Android ni. Kan? Cuma ada pandangan, sebahagian pandangan dia kata Al-Quran Android ni tak termasuk benda yang ditulis untuk dibaca kerana dia seolah-olah macam bayang. Jadi saya rasa itu pendapat yang ringan sikit lah. Macam kita kata di sini, saya tunjukkan kitab saya ni kat tuan-tuan semua. Bayang tu keluar di sana. Cuba tuan-tuan sentuh skrin tu, itu bukan sentuh ayat Quran. Kan? Itu sentuh bayang yang ada di sana. Faham tak? Jadi dia kata itu bukan ayat Quran, itu bayangan saja. Jadi sentuh bayang tak apa. Kan? Macam kita ambil Quran kita ni, kita buka dan tunjuk kat cermin. Kita pegang Quran yang ada kat cermin tu. Itu bukan Quran. Kan? Bukan mushaf. Itu bayang. Jadi ada ulama yang kata itu bayang. Jadi atas kata itu tak apa boleh pegang, tak ada wuduk pun. Android dan sebagainya. Jadi yang ada kat telefon. Jadi saya rasa itulah senang sikit. Kadang-kadang kita ada hal apa semua, buka nak cari Quran kan. Wuduk tak ada. Kita cari. Jadi atas kata yang kata benda itu bayang, insya-Allah tak ada masalah. Boleh kita selak dalam keadaan kita tidak berwuduk. Tapi ada juga ulama yang kata benda itu sama macam Quran juga, kerana dia dibuat tu untuk dibaca. Jadi masa dia duduk dalam tu tak apalah. Kita pegang telefon. Bila kita dah tekan buka, kita nak selak tu mesti kena ada sembahyang. Jadi ada dua pandangan ulama masa kini lah. Saya ingat hak yang pertama tadi agak lebih ringan bagi kita semua. Kalau alih mushaf, berlapik untuk menyentuh mushaf. Alihkan mushaf, tak boleh, tak ada sembahyang melainkan kerana darurat. Contoh, mushaf tu jatuh kat lantai. Kita nak ambil, tak ada sembahyang. Kalau kita biarkan, dia terhina. Kita cepat-cepat angkat, nak alihkan kerana darurat, itu dibolehkan. Kenapa? Kerana sekarang ni kita nak menjaga kehormatan sembahyang. Jadi, kehormatan sembahyang, kehormatan mushaf tadi. Dia banyak tersasul sebab cakap tengok muka sendiri. Kalau kat masjid ni, kita tengok orang. Itu jadi selalu tersasul. Malam tadi pun banyak tersasul. Okey? Jadi nak alih dengan tujuan tadi tu tak apa, boleh dibenarkan. Mana tadi? Berlapik untuk menyentuh mushaf. Atas nama menyentuh, berlapik pakai sarung tangan tebal pun tak boleh. Sebab dia kira menyentuh. Menyentuh tu tak semestinya kulit dengan kulit. Tangan kita tutup, balut-balut pakai sarung tangan tu, kita pegang. Itu pun dikira menyentuh juga. Allah, kenapalah payah sangat ni Ustaz? Iyalah, kerana dia ni, Quran ni bukan kitab yang kita karang. Bukan buku yang kita karang. Watikah daripada sultan pun kita pegang gitu. Kan? Ambil undur. Itu watikah daripada sultan. Ini suatu benda yang datang daripada, yang diturunkan, Quran ni yang diturunkan, mushaf Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang paling mulia sekali.
mukjizat. Jadi hukum dia tu besarlah. Kita nak terima scroll pun bukan main-main. Kita nak terima scroll di majlis convocation, ada cara dia ambil gitu, kan? Kita tak boleh nak ambil dengan cara ikut suka kita je, kan? Okey, baik. Sikit lagi. Saudara Amir Akasha. Okey, salam Ustaz. Dalam satu hadis, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang berjunub. Adakah perlu kita segerakan mandi janabah? Ya, sunat kita segera mandi janabah. Innal malaikata la yadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada kalbun, ada anjing. Dan juga dalam rumah itu ada patung. Dan juga dalam rumah itu ada orang yang berjunub. Orang junub, malam tu dia tidur dalam keadaan junub, malaikat tak masuk lah. Malaikat rahmat. Okey, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat Israel masuk. Malaikat maut masuk. Kalau mati malam tu masuk juga malaikat Israel. Jadi sunatlah segerakan. Sunat segerakan mandi wajib. Okey, kalau tak boleh segerakan, sekurang-kurangnya berwuduk sebelum tidur. Sekurang-kurangnya ambil wuduk dan tidur. Sekurang-kurang. Apa beza masjid dan surau? Ini agak panjang sikit perbahasan. Cuma saya nak sebut macam ni lah. Mudah-mudahan ringkasnya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, surau yang ada di Malaysia ni bukan masjid lah. Sebab apa? Sebab tidak ada wakaf sebagai masjid. Mazhab Syafi'i nak jadikan masjid, dia kena ada wakaf. Siapa yang wakaf? Kalau harta itu persendirian, tuan dia. Kalau surau persendirian, tuan dia lah wakaf. Kalau pejabat itu dia punya, bangunan tu dia punya, dia wakafkan tempat itu, surau tu, saya jadikan tempat ini sebagai masjid. Jadilah masjid. Walaupun surau kecil, dia tak mesti bangunan gedebak besar, tak. Tapi yang jadikan benda itu masjid ialah dengan wakaf. Tapi kalau besar alam pun tak diwakaf menjadi masjid, tak masjid. Itu kena faham dalam mazhab Syafi'i. Cuma timbullah perbahasan khilaf. Ada yang kata surau masjid, tak masjid. Okey. Cuma panjanglah dia punya itu. Okey. Kalau ikut mazhab lain, surau-surau di Lembah Kelang ni adalah masjid. Kalau ikut mazhab lain, dibuat satu bangunan yang macam bentuk tempat orang semayang dan diizinkan orang masuk ke dalamnya semayang, jadilah dia masjid. Automatik jadi, walaupun tak ada wakaf, tak ada apa. Mazhab lain agak senang. Mazhab Syafi'i dia ketat, mesti ada wakaf. Okay, kalau tanah itu, kalau harta tu harta awam, pemerintah yang wakaf. Mana kalau macam kata surau di Selangor ni, Sultan Selangor lah wakafkan dia jadi masjid. Kalau dia tak wakafkan, pasal itu harta awam, mana kalau dia tak wakafkan, tak jadilah masjid. Itu dari segi mazhab Syafi'i. Okey. Farid, adakah mana ni? Wang simpanan zakat. Oh, zakat. Ya, zakat ni kena keluar lah. Tak kira lah satu ke dua harta kita. Akaun satu ke akaun dua, itu akan harta kita dan milik kita. Jadi bila kita keluarkan, itu pun ada perbincangan. Cuma bila kita keluarkan, ambil duit tu dan kita keluarkan, bayarlah dulu 2.5%. Sebab itu duit kita. Itu duit majikan, Ustaz. Yalah, majikan bagi kat kita, jadi duit kita lah. Kan? Sebab dah masuk dalam akaun kita. Majikan boleh ambil balik ke duit itu? Tak boleh dah. Jadi duit kita lah. Bila kita keluarkan, kena keluarlah zakat 2.5%. Okey. Kalau tengah solat tertimbul darah jerawat di pipi keluar berterusan, adakah sah solat kita? Ya, sah. InsyaAllah saya akan sebut dalam perbincangan bab najis nanti. Jadi najis, darah ni, bukan najis darah ni dia ada special hukum. Jadi kalau dia darah kita sendiri,
dia keluar melalui jalan dia, dimaafkan walaupun banyak, dengan syarat dia tak berpindah. Maksudnya daripada pipi jawab ni dia turun, mengalir, kena ke baju, turun sampai ke kaki sekalipun, tak ada masalah. Sebab bukan perbuatan kita, yang pertama. Yang kedua, dia pula bukan tercampak, bukan pergi ke tempat lain, dia melalui jalan yang sama laluan dia. Tapi kalau kita buat, tak boleh, dimaafkan sikit saja. Kita kuti-kuti jawab ni, pak pecah keluar. Dia keluar sikit, dimaafkan. Banyak, tak dimaafkan. Okey? Ataupun dia keluar di sini, sampai ke sini, dia tercampak ke tapak kaki. Kat kaki kita. Dia turun sini, dia jatuh kaki. Dia jatuh di kaki itu tak boleh dah, pasal dia tak melalui jalan dia. Tercampak. Itu tafsiran. InsyaAllah saya akan cerita dalam bab secara detailnya dalam bab najis nanti, insyaAllah. Cuma jawab dulu soalan, takut penting benda ni. Kalau keluar dengan sendiri, walaupun mengalir banyak pun, laluan dia, jalan dia kena baju ke apa pun, tak apa masalah, dimaafkan. Darah sendiri. Okey, darah ni dia ada kategori. Darah orang lain, darah kita. Okey, sikit banyak, dia ada kategori dia. Bab darah ni, dia perbincangan ni agak panjang sikit. Macam mana orang daimul hadas boleh jadi imam? Boleh jadi. Sebab semayang dia sah, boleh jadi imam. Tak ada masalah. Cuma tak afdal lah. Sebab terganggu orang makmum belakang. Apa hikmah diharamkan suami isteri bersama ketika haid? Hikmah dia. Hikmah dia kerana benda itu kan kotor. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Benda itu kan kotor, tak boleh bersamalah. Itu hikmahnya dalam Quran disebut. Qul huwa adha, benda kotor. Dan Islam ni agama yang bersih. Macam mana niat khusus untuk baca Al-Quran sebagai zikir? Masa kita sebut tu, kita niat ini adalah zikir. Itu saja. Kan? Tak perlu kita tersahaja, aku dak. Niat ni maknanya kehendak hati kita. Macam kita keluar daripada rumah pagi-pagi, kan? Start kereta. Kita nak ke mana tu? Nak pergi kerja. Nak ke mana tu? Kedai mamak. Itulah yang kita hadirkan dalam hati. Itulah niat. Kan? Tak perlu kita sahaja aku pergi kedai mamak 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Nak yang macam tu. Okey, niat saja dalam hati. Baik. Sujud syukur kena ke arah kiblat ke? Ya, sama macam sembahyang. Sujud syukur sama macam sembahyang. Tak boleh menghadap ke lain. Dia sujud syukur ni sebiji macam sembahyang. Kena tutup aurat apa semua sama macam sembahyang. Okey, selesai. Okey, insya-Allah. Saya rasa tak ada kot Kadang-kadang ada yang lepas saya tutup baru ada nampak soalan. Saya pun tak tahu apa macam mana. Saya kalau ada yang pandai mungkin boleh saya salah setting ke apa, tak tahulah. Kadang-kadang saya dah lepas live ni baru nampak ada soalan-soalan 1-2 yang terlepas. Ada yang tegur bagi salam, macam semalam Cikgu Rahim tegur. Jadi saya pun terlepas lah benda-benda tu. Jadi saya mohon maaf lah. Bukan sengaja tak nak jawab soalan tuan-tuan semua. Kalau boleh jawab, saya jawab semuanya sekali. Tapi mungkin saya terlepas. InsyaAllah. Jadi insyaAllah malam besok kita sambung dengan fasal yang berkaitan dengan tayamum. Dan juga yang berkaitan dengan hijabirah. Orang yang pakai belak ni. Penting tuan-tuan semua. Sebab kadang-kadang hari ni kita tak terlepas dengan benda ni. Masuk wad pakai drip pun dia letakkan selotip kat atas ni, itu pun termasuk juga dalam kategori ni. Dan penting untuk dunia hari ni, saya ingat penting benda ni. Okey, insya-Allah. Sekian, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.